Hey guys, welcome back to my channel. Okay, first kali saya nak minta maaf sebab terlampau lama tak vlog ataupun tak post apa-apa video, apa-apa konten sebab kekangan masa sebab ada exam and then ada maksudnya tak cukup masa untuk buat konten, tak cukup masa untuk vlog and then tak pergi mana-mana pun untuk kita vlog. Okay, duduk rumah je. So macam kalau nak vlog tu mungkin benda yang sama and then akan jadi bosan and then whatever. Macam tu. Dan saya terfikir nak buat konten mengenai pengalaman seram yang berlaku dekat saya. So, without further ado, let's start. Okay, kisah seram ni dia berlaku dekat saya lah. Waktu tu saya umur 17 tahun. Orang kata nak budak-budak SPM, nak ambil SPM. Dan saya waktu tu bersekolah di asrama penuh. Kiranya semua murid, semua budak sekolah kat situ duduk dekat asrama. Okay, nak dijadikan cerita, berlakunya kisah seram ni waktu hanya budak form 5. Budak form 5 je yang tinggal dekat asrama yang kita orang panggil sesi perkampungan. Perkampungan form 5. Kiranya dekat sekolah tu budak-budak batch lain tak ada. Hanya batch form 5 sahaja yang ada untuk kita orang study sama-sama, buat kelas sama-sama. Kiranya tak ada gangguan. Orang cuti, kita orang belajar. Biasalah budak asrama mungkin akan tahu ataupun budak form 5 mungkin akan tahu benda ni. Kita orang tidur dekat sekolah. And then sesi perkampungan tu dia berjalan tak silap saya selama seminggu ataupun 2 minggu. Saya rasa seminggu lah. Kiranya waktu orang cuti sekolah kita belajar. And then banyak betul and then. Okay. Bila form 5 je yang tinggal kat situ, rasanya kami tak ramai. Rasanya kurang daripada 100 orang yang satu batch untuk form 5. Batch kita orang lah. Kita orang ni antara batch form 5 yang tersikit yang tak ramai. So kalau nak tinggal dekat asrama tu agak seram bila tak ramai orang, kan? And then okay, saya sebelum kita masuk kepada kisah seram tu, saya nak bagi tahu korang tentang struktur bangunan kat situ. Asrama perempuan samalah, dia sama dengan asrama lelaki struktur dia. Cuma nak kata struktur bangunan tu adalah petak. Bentuk dia petak. Okay, petak macam korang duduk dalam box. Petak macam tu. Kiranya orang luar memang tak tahu ataupun memang tak nampak pun apa orang dalam asrama buat lah. Kira memang privacy tu terjaga lah, security and then something like that. Semua terjaga. So, bila tinggal form 5 je dalam sekolah tu, kita orang ditempatkan di aras bawah, paling bawah sekali. Kiranya aras atas semua tu dikosongkan. Kiranya saya rasa memang setiap tahun pun memang form 5 akan duduk kat bawah lah. Takkanlah kita nak tinggal macam sekelompok, seorang kat atas, kelompok kat atas. Maksudnya kumpulkanlah semua form 5 dekat aras bawah. Okey. Macam biasa bila kita duduk asrama, macam-macam kisah seram kita dengar, macam-macam kisah seram kita alami. Rasanya kalau seorang tak kena tu macam tak sah lah. Memang mungkin kebanyakannya memang akan alami benda ni. And then benda tu berlaku dekat saya sendiri. Okay, biasanya kita dengar orang cerita macam kisah seram. Sekarang ni berlaku dekat saya sendiri. Ini pengalaman bersama kawan dan saya tak akan mention lah nama dia. Okey, bila nak dijadikan cerita, waktu tu saya dengan kawan saya dalam beberapa orang lah. Satu dorm. Kita orang dorm form 5 ni ada terbahagi mengikut rumah. Rumah merah, rumah hijau, rumah kuning, rumah biru and then ada satu lagi bilik untuk MT, majlis tertinggi. Terdiri daripada ketua asrama, ketua pengawas, macam tu lah. And then kiranya kita orang ni satu dorm.
stay up. Mungkin dom-dom lain saya tak tahu lah dia stay up ke apa, tapi kita orang lights off. Semua orang kena lights off, and then kita orang study dan gelap lah. Lepas tu bila kita orang study, nak dikatakan stay up tu takkanlah pukul 10 tu nama je stay up kan. So mungkin dalam sampai pukul 3-4 pagi macam tu. Okay, bila kita orang stay up ramai-ramai, dia ramai-ramai tu bukan satu dom lah, kiranya ada yang tidur, ada yang stay up. Okay, dalam beberapa orang tu kita orang stay up, and then dalam pukul 3 ke 5 pagi macam tu lah, bila orang panggil pagi buta lah, pagi-pagi buta tu, malam-malam buta tu, tinggallah saya dengan kawan saya seorang sahaja. Kiranya kita orang berdua lah tinggal. Okay, yang lain semua dah tidur, yang stay up tu dah tidur. And then tiba-tiba waktu kita orang stay up tu, kawan saya seorang nak pergi toilet. Okay, kita pergilah toilet. Toilet tu berada di sebelah dom kita orang je. Kiranya 2 dom kongsi satu dom. Kiranya dom saya, tandas, and then dom lain. Macam tu. Pergilah. So kiranya dekat je lah toilet tu, tapi mestilah berteman, takkanlah seorang-seorang nak pergi kan. Macam beraninya. And then saya temanlah dia. Okay. Bila teman dia, mesti korang ingat benda tu berlaku dekat toilet kan? Tak. Benda tu tak berlaku dekat toilet. Okay, bila kawan saya dah siap pergi toilet, kita pun keluar toilet nak masuk dom. Okay. Dekat hallway, dekat orang panggil macam kaki 5 tu, okay, sepanjang depan dom kita orang tu, kan dia bentuk petak kan? Okay, dekat perpenjuru tu, kita orang, bila korang terus, lepas tu bila belok kiri kan ada dom lain lah kiranya. Bentuk petak, korang tahu perpenjuru tu. Okay, bila kita orang toilet, kita orang keluar toilet, kita orang toleh ke kanan. Nak masuk dom. Okay, kita orang toleh ke kanan, nak masuk dom. Sampai ke pintu dom, tiba-tiba. Kalau korang tahu, setiap bucu bangunan tu akan ada tiang tau. Kiranya setiap bucu akan tiang, and then bucu sana tiang macam tu. Tiba-tiba, tak tahu macam mana kita orang berdua terpandang ke arah penjuru tersebut, dekat tiang tu lah. Biasalah kita dah nak terus ke dom, mesti akan ternampak ke depan kan. And then tiba-tiba ada salah seorang daripada kawan kita orang, bukan budak dom kita orang, Alhamdulillah, budak dom lain, rumah lain lah, dia lalu ke arah belakang dom kita orang. Okay, nak jadikan cerita, belakang dom kita orang ni ampayan. Memang kan ada, saya kata tadi ada dom, and then toilet, and then ada dom. Okay, sepanjang dom ke dom tu adalah ampayan, tapi berada di belakang dom kita orang. Kiranya kita orang punya dom, kalau keluar daripada pintu belakang dom memang akan nampak ampayan, macam tu. Kiranya ini adalah hallway kita orang. Pergi ke belakang sana tu ada ampayan. Okay, kita orang nampak kawan kita orang tu pergi ke ampayan dalam waktu pukul 3 ke 5 pagi. Okay, bayangkan siapa pergi ke ampayan pukul 3 ke 5 pagi macam tu. 3 ke 5 pagi, malam-malam buta macam tu. Nak buat apa kan? Tapi bukan dalam, yang saya nampak tu bukan dalam bentuk yang aneh lah, tapi bentuk kawan saya. Okay. Tapi bila fikir logik, memang mustahil lah orang pergi ke ampayan pukul 3 ke 5 pagi. So korang fikir sendirilah sama ada tu kawan saya ataupun something else. Tapi part tu saya fikir positif lagi. Macam okay, mungkin kawan saya lah pergi ke ampayan. Tiba-tiba waktu nak masuk dom tu, bila kita ternampak benda tu, kawan saya tegur. Kata, siapa tu? Bila dia kata siapa tu, mesti ada fikir lain. Betul tak? Mesti ada fikir macam, siapa yang pergi ampayan pukul 3 pagi macam ni? Lepas tu, bila lepas dia tegur tu, saya macam dah meremang bulu roma macam, kenapalah dia pergi tegur? Aku dah mula nak fikir positif, dia pergi tegur pula kan? So, lepas tu dia masuk dom. Masuk dom tu tak ada apa-apa pun jadi malam tu. Tak ada apa jadi. And then esok paginya saya katalah kat dia, kau kalau nak nampak benda tu ke apa, janganlah tegur on the spot. Kiranya mungkin macam esok pagi kau cakap lah macam tu. Jangan tegur on the spot. Okay, sebab dia dah masuk dom dulu, and then saya kat belakang dia.
Itu yang lagi part seram lah. Yang kena saya juga nanti kan. Okay. And then, okay, dah habis dah cerita malam tu. Tapi, dia lalu kat Susu Gajah, dia nampak kereta cikgu kita orang. Kepala benda tu mencecah bumbung kereta.